الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. يا ربي يسر ولا تعسر وأتمم الخير. أما بعد. Mengikutkan sebahagian manusia dibolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ke-18, salah satu perkara yang bertentangan dengan dua kalimah syahadah. Maksudnya seseorang yang boleh setelah dia mengucap dua kalimah syahadah, syahadah dia boleh terbatal, keimanan dia boleh jatuh, keislaman dia boleh terhapus dengan sebab dia mengiktikadkan sebahagian manusia dibolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad. Sedangkan manusia ini, semua manusia diwajibkan berada di atas satu landasan, yakni disebut sebagai landasan syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tanpa kecuali, semua orang yang mengucap dua kalimah syahadah dia tertakluk kepada hukum syarak. Tak ada seorang pun yang daripada kalangan manusia yang boleh terkeluar. Kerana di sana ada dakwaan. Kalau sampai kepada seseorang yang sampai kepada tahap ataupun makam kedudukan yang tertentu, dia boleh terkeluar daripada hukum syarak. Dia gugur daripada hukum syarak, yakni tak perlu sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sesuatu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, bagi golongan yang tertentu dia kecuali sebab tahap dia tinggi. Dia gugur hukum syarak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW adalah individu yang paling tinggi tahap dia. Makam dia paling tinggi, kedudukan dia paling tinggi. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan hukum syarak. Kalau setara Nabi tu tak gugur hukum syarak, orang ni bawah daripada Nabi lagi tak gugur hukum syarak. Tak ada seorang boleh terlepas. Tak usah duk dakwa wali ke, kuali ke, karamah ke, semua tak boleh. Manusia ni selagi dia tak mati, dia tertakluk kepada hukum syarak. Wajib, sunat, haram, haruh, makruh tu tak terlepas. Dia berada di dalam kedudukan ataupun makam yang mana sekalipun. Sebab tu di sana sebagaimana yang disebutkan tadi, ada orang dakwaan ni golongan-golongan batini, golongan-golongan ma'rifat. Hukum fiqh ni pun tak perlu mengaji. Yang perlu mengaji ni ilmu hakikat. Syariat ni, fiqh ni dia zahir. Zahir pandangan manusia dia kata. Adapun Allah dia tengok hati. Maka yang pentingnya hati kita ikhlas, jujur di dalam beriman kepada Allah. Jadi tak perlu kepada amalan-amalan zahir hanya untuk menampakkan, hanya untuk memperlihatkan, untuk dipamerkan kepada manusia. Amalan zahir ni kulit. Kita nak belajar satu ilmu isi. Itu dakwaan golongan makrifat, golongan batin ni. Ada pihak yang tertentu, individu ataupun orang yang tertentu, bila dah sampai satu tahap, satu kedudukan, satu makan, dia terlepas daripada hukum syarak. Ini juga satu i'tiqad yang bertentangan dengan dua kalimah syahadah. Sebab bila kita mengucap dua kalimah syahadah, segala perbuatan kita tertakluk kepada hukum Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak terlepas. Okey, terus. Mengikutkan sebahagian manusia dibolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, menjadikan orang yang mengikutkan demikian sebagai kafir. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maksudnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Maknanya dia beramal selain daripada ajaran Islam, memilih selain daripada agama Islam, tak diterima daripadanya, segala amalan dia Allah Ta'ala tak terima. Bukan sahaja tak terima dia punya amalan, dia punya ibadah,
tak dikurniakan pahala, sepatutnya setiap ibadah, setiap amalan ada ganjaran pahala. Jadi orang yang mengiktikadkan hukum syariat ini gugur kepada sebahagian manusia, maka pahala dia tak dapat, dan di akhirat esok bersama dengan orang yang rugi. Apa maksud? Bersama dengan penghuni-penghuni neraka yang dihumbankan oleh Allah Ta'ala dalam neraka kerana mereka telah menolak syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus 19. Berpaling secara keseluruhan daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berpaling secara keseluruhan daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau daripada perkara-perkara yang menjadi isyarat mutlak kepada sahih Islam tanpa mempelajari atau beramal dengannya, termasuk ke dalam perkara yang menjadikan seseorang kafir. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Maksudnya, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas. Maksud kalimah syahadah Muhammad Rasulullah. Okey. Setelah kita telah membincangkan dengan panjang lebar maksud kalimah la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, maknanya aku mengaku, aku iktiraf, aku yakin, aku faham bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi perbahasan ini telah berlalu dengan beberapa siri perbahasan pengajian yang telah kita lakukan. Sekarang ni kita nak masuk perbincangan apakah maksud kalimah syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, apa makna bersaksi? Aku yakin, aku faham, aku iktiraf, aku mengetahui, aku faham bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi apakah maksud kalimah tersebut? Terus maksud kalimah Muhammad pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertumpu kepada kepercayaan segala perkara yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kepada apa yang diperintahkannya. Jadi maknanya kita terima apa yang disampaikan oleh Nabi dan apa yang diperintahkan oleh Nabi perlu dilaksanakan. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul fakhuzuhu, kamu ambil, kamu pegang, kamu amalkan. Dan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul hendaklah kita tinggalkan. Inilah maknanya mengikut Rasul. Mengikut Rasul dengan maksud apa yang disuruh diamalkan, apa yang dilarang ditinggalkan. Tetapi kalau ada di kalangan manusia masih melanggar suruhan Rasul, masih membuat larangan Rasul, itu tak dinamakan dia memahami tuntutan Muhammadur Rasulullah. Walaupun dia mengucap sehari semalam 17 kali ke ataupun lebih daripada tu, tuntutan Muhammadur Rasulullah tu dia tak faham. Dia tak tunduk kepada kalimah tersebut. Ketundukan bukan sahaja kalimah la ilaha illallah, tetapi kena tunduk kepada kalimah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya dia kena akur, terima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan engkau wahai Muhammad, mereka sekali-kali tidak dikira sebagai benar-benar beriman, sehinggalah mereka boleh menerima apa yang kau putuskan. Dia terima di sudut zahir, di sudut kenyataan, di sudut mulut dia terima. Kemudian tidak berlaku kesempitan dalam hati. Bila dah terima di sudut zahir, jangan hati rasa sempit, rasa susah hati terima keputusan Nabi. Apa yang Nabi putuskan, apa yang Nabi hukumkan, jangan rasa sempit, susah hati. Susah hati itu maknanya dia tak terima, dia tak rasa lapang hati. Kalau orang yang redha, terima dengan tulus ikhlas, terima dengan hati, dia akan lapang dada apa yang diputuskan oleh Nabi. Dan yusallimu taslima, dia serah dengan sebenar-benar serah. Bila serah sebenar-benar serah tanpa pertikaian, tanpa bangkangan daripada keputusan yang telah disampaikan oleh Rasul. Okey, terus. Apa sahaja perkara yang diisbatkan oleh baginda hendaklah diisbatkan. Apa sahaja perkara yang dinafikan baginda hendaklah dinafikan. Begitu juga wajib mengisbatkan nama-nama dan sifat-sifat yang Rasulullah SAW isbatkan, dan menafikan apa yang dinafikan oleh baginda seperti penyerupaan dengan makhluk. Begitu juga wajib membersihkan sifat-sifat Allah daripada ta'til dan juga contoh-contoh tertentu. Ta'til apa dia makna?
Apa makna ta'til? Isbat maknanya kita terima. Ta'til apa makna? Menafi, kita menolak, menidakkan, itu ta'til. Kalau tashbih, menyerupakan. Kalau tajsim, kalau tamsil, memisalkan Allah dengan sesuatu yang baru. Jadi termasuk di dalam kalimah Muhammad dan Rasulullah ni, apa yang diisbatkan oleh Rasulullah tentang sifat-sifat Allah kita isbat. Banyak adalah hadis kan, selain daripada ayat mutasyabihat, dipanggil juga, kalau ayat Quran dipanggil hadis mutasyabihat. Kalau dalam Quran dipanggil apa dia? Ayat mutasyabihat. Dalam hadis dipanggil ayat sifat. Jadi ayat sifat ini kita kena terima juga. Hadis sifat ini kita kena terima, iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat Allah. Kalau dalam Quran disebut istiwa kan, yad, lepas tu ain, wajah. Dalam hadis disebut nuzul. Allah Ta'ala nuzul, turun ke langit dunia. Kena isbat sebab Nabi yang sebut lagu tu. Inna qulubani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'a. Di dalam hadis yang sahih menyebut, di dalam kitab Asy-Syariah yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Ajurri, dia kata sesungguhnya dalam hadis menyebut hati manusia di antara dua jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala boleh ubah, boleh gerakkan sebagaimana yang dia kehendaki. Selain daripada tangan, tangan disebut sifat Allah di dalam Al-Quran. Sifat tangan. Yang keduanya sifat jari, bukan anggota jari. Kalau anggota jari, jari duduk di tangan, tangan duduk kepada jisim. Itu yang dipanggil mujassimah. Ada pun kita isbat sifat sahaja, sebagaimana yang Nabi sebut, sekadar tu je, tak lebih daripada tu, maka kita kena terima. Barulah terkandung kita maknanya akur, kita menerima, kita tunduk kepada Muhammadur Rasulullah. Ni apa yang sampaikan oleh Nabi, semua nak takwil, semua nak faham ikut otak dia, semua dia nak faham sendiri, tanpa kefahaman itu datang daripada Nabi dan apa yang disuhuraikan, disyarahkan oleh ulama-ulama salaf. Jadi kita tengok di sini, ta'til, tolak tak boleh, dia kena isbat. Apa yang diisbatkan oleh Nabi kita kena isbat, apa yang dinafikan oleh Nabi kita kena nafikan. Okey, terus. Dengan itu orang Islam akan berada di atas landasan akidah yang baik dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang penyerupaan dengan makhluk dan membersihkan sifat-sifat tersebut daripada ta'til. Umat Islam berkewajipan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam bentuk perintah wajib oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri daripada melakukan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendaklah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharamkan apa yang diharamkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara haram melainkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sahaja. Tidak ada agama melainkan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuatu benda tak jadi haram, begitu juga tak jadi halal, melainkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan juga Rasul. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga Rasul, itu perkara menjadi halal. Sebaliknya, perkara yang haram itu tidak akan jadi haram melainkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Berhubung dengan masalah ini, Ibn Hazm Al-Andalusi ataupun Ibn Hazm Al-Zahiri menyebut dalam kitabnya Al-Ahkam fil Usulil Ahkam, dalam kitab usul fiqh, bila sebahagian ulama usul fiqh mewajibkan, dikatakan sebagai ijma', mewajibkan kita tunduk, kita terima hukum yang diijma'kan oleh ulama. Ulama sepakat. Sebahagian pendapat ulama-ulama usul fiqh, sesuatu hukum yang telah diijma'kan, disepakati oleh para ulama, bukan jumhur, di atas daripada jumhur lagi. Jumhur pendapat kebanyakan, ijma' ni sepakat. Siapa-siapa yang menolak, dia jadi kafir, sebab ini hukum yang telah diijma'kan oleh para ulama. Adapun Ibn Hazm kata tak kafir, sebab sesuatu itu tidak menjadi haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. La harama illa ma harramahu Allah wa rasuluh, la halala illa ma ahalla Allah wa rasuluh. Sesuatu tidak menjadi haram melainkan sesuatu itu diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dan sesuatu hukum itu tidak menjadi halal melainkan telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Dipegang macam tu.
Pendapat-pendapat ulama ni dipakai, tetapi taklah melebihi Quran dan hadis. Jadi bab hukum hakam ni dia terletak kepada apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Kalau ulama beristihad, maka itu pandangan, boleh kita terima dan boleh kita tolak. Sebab Imam Malik kata kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qaulun nabi. Setiap pendapat itu boleh diterima dan boleh ditolak melainkan perkataan Nabi. Walaupun sampai tahap ijma' ulama. Bagi Ibn Hazm kata tak wajib kita taat. Kita nak taat hukum dia harus, bukan kata tak boleh ikut ijma' ulama ni, sebab sumber hukum Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Sekurang-kurangnya ada 4 kan selain daripada syariat yang terdahulu, masalah mursalah, al-ihtisan, al-urfu. Banyaklah sumber-sumber hukum syarak. Tapi yang besarnya 4 ni, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Jadi majoriti pendapat ulama usul fiqh kata kalau tolak ijma' kafir, sebab dia yujibul qat'i, yufidul qat'i, bukan yufidul zanni, bukan jatuh hukum zan, dia jatuh hukum qat'i sebab ijma' ulama. Tolak dia jadi kafir, murtad. Ibn Hazm kata tak. Sebab halal haram sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah. Ulama ni kalau sampai ijma' ni pun dia ijtihad. Maknanya masih ada ruang perbahasan, masih ada ruang kritikan walaupun ijma'. Jadi sebab tu kita kena belajar juga usul fiqh untuk mengetahui sesuatu hukum, bagaimana cara para ulama mengistinbat hukum. Sebab kita nak tengok di dalam perbahasan hukum ni kena meletakkan Quran hadis di atas. Pendapat ulama sebanyak mana pun, sealim mana pun, tak boleh melebihi Quran dan hadis. Kita tengok Ibn Hazm ni hebat, dia kok mana pun nak ke tengah Quran hadis dulu. Jadi kalau tak ada dalam Quran hadis tu, masalah itu walaupun telah diijtihadkan masih boleh dipertikaikan, masih boleh dibezakan, masih boleh disanggah. Tapi kalau Quran hadis itu kata putus. Sesuatu dalil yang datang daripada Quran hadis tanpa perlu sokongan ulama. Tetapi sesuatu ijtihad ulama perlu kepada sokongan Quran hadis. Hak tu kena faham. Kalau dalil orang boleh buat Quran hadis, dalil dia terang jelas, fahaman dia tidak, bukan ayat tu yang bukan merupakan suatu ayat yang kesamaran untuk difaham dengan mudah, tak perlu kepada sokongan ulama. Tetapi pendapat mana-mana ulama, mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, mana-mana penceramah, mesti kalau dia bagi pendapat perlu ada sokongan daripada Quran dan hadis. Apa maksud? Kesimpulannya mesti Quran hadis di atas daripada pendapat para ulama. Okey, terus. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik dalam surah Al-An'am dan Al-A'raf dan lain-lain kerana mereka mengharapkan apa yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka juga mensyariatkan agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam billah, walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, wa inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim." Maksudnya, patutlah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus dari Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperit sakitnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budullaha وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maksudnya, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih bin Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Okey. Orang Yahudi dan juga Nasrani meletakkan keputusan adalah para ulama, ataupun keputusan adalah kata putus oleh pemimpin. Apa yang pemimpin kata boleh, boleh, halal, halal, haram, haram. Begitu juga ulama. Jadi mereka, Allah Ta'ala tegur mereka
Seolah-olah kata-kata ulama mereka setanding dengan kata-kata Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Kalau Tuhan boleh mendatangkan, boleh membuat hukum syariat, membuat hukum halal haram, jadi ulama mereka pun boleh buat halal haram. Jadi orang Islam tak boleh macam tu. Kata-kata ulama boleh kita terima dan boleh kita tolak. Kita tak boleh jadikan kata-kata ulama, kita orang Islam tak boleh jadikan pendapat ulama, kata-kata ulama setaraf dengan Quran hadis, sehingga tidak boleh dipertikaikan, tidak boleh berbeza, tidak boleh disanggah pendapat ulama. Tak boleh. Jadi Yahudi lah kita. Tetapi nak sanggah pun, nak beza dengan ulama, kita kena ada dalil lah. Bukan bermaksud semua pendapat ulama kita nak tolak. Bila dengar penjelasan ni, semua pendapat ulama kita tolak. Tak. Kalau ada ruang pertikaian, ada ruang perbahasan, kita nampak pendapat tu tak kukuh, tak kemah, langgar pendapat tu walaupun dia seorang ulama, maka kita boleh sanggah dengan fakta, dengan dalil, dengan hujah-hujah yang ilmiah. Maka tidak menjadi satu kesalahan. Ini sebahagian orang mengaji ni, dia tak boleh nak sanggah pendapat tok guru, pendapat ulama, pendapat pemimpin. Mana boleh macam tu? Dah jadi Yahudi lah kita ni. Tak boleh nak sanggah langsung. Atas alasan takut tak berkat ilmu. Ilmu bukan diukur macam tu, berkat tak berkat. Ulama-ulama dulu, imam mazhab berdebat dengan tok guru dia, dengan anak murid dia berdebat dengan tok guru, dia berdebat dengan para ulama sezaman dengan mereka berdebat untuk mencari satu keputusan yang mantap, yang kukuh di sudut pendalilan. Baru cerdik mengaji cara cerdik. Ini ikut je tok guru cakap. Betul tak betul tak kira. Tok guru tu mati, dia buka pondok pula, anak murid ikut pula dia. Tak betul lagi, ikut sampai kiamat. Ini yang duk diajar dalam masyarakat. Tak boleh nak sanggah, takut tak berkat ilmu. Itu ke cara berkat, sehingga mengambil satu pendapat, satu fakta yang salah. Jadi kita orang Islam jangan terigu perangai Yahudi. Tak betul, kena perbetulkan. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin. Mana ada ain tu? Yu'tul bunyi lagi. Yu'tul jizyata 'an yadin. Sini. Atas tu ya. Biasanya atas la yu'minu tu. Yu tu betul. Okey, terus. Yu'tul jizyata 'an yadin wa hum sabirun. Maksudnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani sebab apa disebut ahlul kitab? Yang pertama, mereka diturunkan, dibekalkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi diturunkan kitab apa? Orang Yahudi Taurat. Orang Nasrani, Nabi kepada orang Yahudi siapa? Yahudi. Nabi dia siapa? Musa alaihissalam. Nasrani, Isa. Diturunkan kitab Injil. Okey. Jadi sebab di antara sebab mereka disebut sebagai ahlul kitab, mereka dibekalkan kitab, diturunkan kitab, dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada golongan Yahudi dan Nasrani ini nabi dan rasul paling ramai daripada umat-umat yang lain. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap kali rasul itu datang kepada kamu, kamu dustakan. Itu perangai Yahudi, perangai Nasrani. Dustakan, dia tak terima, dia tolak, dia tak percaya. Sebahagian rasul dia tentang, dia lawan. Sebahagian rasul dibunuh pula. Ni yang di antara sebab disebut sebagai ahlul kitab. Dia tak puas hati dengan Nabi, dia bunuh. Setakat dia orang Yahudi Israel sekarang ni kan, bunuh orang di Masjid Aqsa. Setiap Ramadan dia bunuh orang. Dia cari pasal je dengan orang Islam. Setiap Ramadan dia bunuh orang Islam. Tengah sembahyang tu dia bunuh lagi.
Jahat kita nampak jahat dah, kecil lagi tu. Yahudi dulu bunuh Nabi. Yahudi Nasrani ni dulu bunuh para Nabi. Punya jahat. Sebab mereka menganggap, mereka punya i'tiqad dan kepercayaan, buat salah macam mana pun mereka ni masuk syurga. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak masuk syurga melainkan Yahudi dan Nasrani. Hak lain semua masuk neraka. Orang Islam masuk neraka. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi bila anak kami kekasih Allah, anak-anak Allah Ta'ala, sudah tentu kami layak masuk syurga. Kalau masuk neraka sekalipun dalam waktu yang singkat saja, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Sekali-kali tidak menyentuh neraka akan diri kami, tidak menyentuh api neraka kepada diri kami melainkan beberapa hari. Sebagian orang Yahudi menganggap mereka ni masuk neraka selama 40 hari, 40 malam. Kerana apa? Semasa peninggalan Nabi Musa AS pergi munajat kepada Allah di Bukit Tur Sina, minta turun Taurat, tempoh masa 40 hari 40 malam tu lah mereka sesat. Selama tu je masuk neraka. Lepas 40 hari 40 malam keluar balik. Tapi kalau orang Islam jaga masuk neraka lama. Itu pegangan dakwaan keyakinan orang Yahudi. Sebab tu mereka buat salah macam mana pun, mereka kekasih Allah dalam anggapan mereka, keimanan dan i'tiqad mereka, dan mereka adalah anak-anak Allah. Sebab itu teruk sangat mereka sesat ni. Sebab kepercayaan mereka terang-terang bercanggah dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Yang layak masuk syurga ni adalah apa? Orang beriman, bukan orang kafir Yahudi Nasrani. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, bukan orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani. Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Layaknya masuk Islam, bukan saja orang Islam yang beriman dan juga beramal. Adapun kafir awal-awal lagi tak layak. Sebab itu syarat sah kepada semua ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, didasari dengan iman dan juga Islam. Asas sembahyang, syarat sah sembahyang apa dia? Islam, puasa, haji dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.